Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar sekalian. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita mengimbas kembali pembelajaran kita pada minggu yang lepas? Apa yang kita sudah belajar? Kita telah pun mengenali maksud-maksud zaman prasejarah. Apakah pula ciri-ciri zaman prasejarah, tempo masa zaman prasejarah yang terbahagi kepada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan zaman logam. Pak, mat, makan nasi, lemak. Ya, itu yang kamu perlu ingat akronim bagi memudahkan kita mengingat tempo masa zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan zaman logam. Berdasarkan ciri-ciri yang kita sudah belajar, yaitu dari segi peralatan, dari segi ekonomi, organisasi masyarakat zaman prasejarah bagaimana, kan? Oke. Pada hari ini pula, kita akan sambung pembelajaran kita yang bertajuk Kesinambungan Sumbangan Zaman Prasejarah kepada Kemajuan Kehidupan Manusia. Baiklah, apabila kita menyentuh tentang sumbangan, apa itu sumbangan? Oke, apa yang kita sudah belajar mengenai ciri-ciri dan kita jadikan, apakah yang manusia dapat daripada pengetahuan ataupun kemajuan masyarakat pada zaman dahulu? Jadi kemajuan masyarakat pada zaman dahulu membolehkan atau memberi sok pertolongan kepada manusia yang seterusnya untuk terus berkembang maju, dapat menginovasikan atau mengubah kehidupan yang lebih baik. Ya, begitulah kesinambungan sumbangan zaman prasejarah sehingga kehidupan kita masa kini. Oke, apa yang kita tengok? Kita akan tengok beberapa aspek sumbangan-sumbangannya. Baik, dari segi pertanian. Pada zaman prasejarah, aktiviti pertanian yang dijalankan ialah seperti menanam padi, menanam gandum, barley, dan semestinya aktiviti pertanian itu dijalankan untuk makanan ataupun keperluan makanan mereka setiap hari. Seterusnya, pertanian secara diri juga dilakukan di kampung-kampung untuk menyara keluarga, bersifat secara diri yaitu untuk makanan keluarga. Perkembangan ini berkembang dapat dilihat apabila perkembangan yang kamu lihat sekarang, yang mana pertanian telah pun dijadikan komersial, dilakukan secara besar-besaran untuk tujuan jualan. Apa itu komersial? Komersial itu hal-hal yang berkaitan dengan perniagaan dan perdagangan, yang bermaksud begini. Dulu hasil pertanian itu digunakan untuk bekalan makanan. Untuk apa yang kau ambil hari ini, apa yang kau tuai hari ini akan jadi disimpan untuk makan. Namun, pada zaman modern, pada masa kini, aktiviti pertanian itu bukan saja untuk makanan, namun disimpan dan dilakukan secara besar-besaran untuk dijual, diimport ke luar negara, diimport ke luar negeri, dan sebagainya. Itulah antara sumbangan dari segi pertanian yang dilakukan daripada zaman prasejarah sehinggalah zaman modern. Baik, dari segi kegiatan memburu binatang pula. Masyarakat zaman prasejarah menjalankan kegiatan memburu binatang ini untuk mendapatkan bekalan makanan. Selain bekalan makanan, kulit binatang juga mereka akan jadikan sebagai pakaian, selimut, dan sebagainya. Namun, pada masa kini, mereka jadikan aktiviti memburu binatang itu hanyalah sebagai hobi,
Namun di negara kita, aktiviti memburu binatang mestilah seseorang yang mempunyai lesen ataupun berdaftar. Mereka perlu mendapatkan lesen daripada pihak berkuasa. Lesen memburu binatang di negara kita ini dikeluarkan oleh Perhilitan ataupun Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara. Masyarakat tidak boleh membuat kegiatan memburu binatang ini sesuka hati lagi. Jika didapati, maka seseorang itu akan ditangkap dan dikenakan kompaun mengikut undang-undang ataupun peraturan. Jadi dia berbeza dengan kehidupan zaman prasejarah. Namun ada juga beberapa kegiatan ini masih dijalankan seperti menggunakan sumpit dan sebagainya. Jadi dari segi peralatan memburu binatang juga berubah. Dulu mereka hanyalah menggunakan seperti batu, tulang, seterusnya besi, gangsa, dan sudah pun mengenali acuan ataupun penggunaan logam daripada zaman logam, dan pada zaman moden ini aktiviti memburu binatang telah berubah seperti yang kita tahu, bakak hook dan sebagainya. Oke, kita beralih kepada aktiviti ataupun kegiatan menternak binatang. Pada zaman prasejarah, yaitu sejak zaman Neolitik lagi, manusia telah mempunyai kemahiran menternak binatang. Jadi, kemahiran-kemahiran itu mereka buktikan melalui lukisan dinding-dinding gua. Ini adalah gambaran penternakan binatang pada zaman Neolitik. Aktiviti ini, menternak binatang, membolehkan mereka mendapatkan sumber makanan secara berterusan. Bermaksud begini, binatang akan diternak untuk disimpan untuk bekalan-bekalan makanan setiap hari. Jadi, apakah sumbangan yang diperoleh daripada kegiatan zaman prasejarah ini? Jadi dia diteruskan aktiviti menternak binatang berbentuk sara diri, bermaksud mereka juga menternak binatang untuk menyara keluarga, tidak secara besar-besaran namun ada hasil. Namun pada zaman yang lebih moden lagi, aktiviti menternak binatang ini telah pun menjadi yang lebih besar secara komersial, didagangkan bukan sahaja untuk bukan saja untuk makanan, bahkan sebagai pusat pelancongan. Sebagai contohnya di Kundasang Sabah. Jadi lembu-lembu, kawasan penternakan lembu itu dijadikan sebagai kawasan pusat rekreasi pelancongan di setiap pelosok daerah, negeri. Jadi lembu-lembu itu juga dijadikan sebagai makanan, daging lembu yang berkualiti, bahkan menghasilkan susu yang mana kita sendiri meminum susu yang diperbuat dan telah diinovasikan yang lebih baik dan berkualiti seperti susu desa. Dan di tempat kita sendiri di Keningau telah pun ada syarikat Ekoyap yang menghasilkan susu yang sedap, enak, dan berkualiti. Baik, dari segi peralatan pula, seperti yang kita tahu, ciri-ciri peralatan yang digunakan pada zaman prasejarah ialah batu. Daripada batu yang belum dibuat apa-apa kepada batu yang lebih moden, yaitu daripada besi, gangsa, dan seterusnya. Kebijaksanaan itu ataupun penginovasian telah berubah kepada parang, keris untuk memudahkan lagi aktiviti pemotongan. Contohnya pemotongan daging. Jadi, inovasi itu semakin berkembang lagi pada zaman moden ini, wujudnya mesin memotong dan menghiris daging seperti dalam gambar ini. Tidak payah lagi susah-susah, penat-penat menggunakan peralatan
ataupun pisau, bahkan ada meat grinders, hanya menggunakan mesin. Oke, itulah antara sumbangan daripada inovasi daripada batu atau masyarakat prasejarah lagi. Seterusnya, tembikar pula. Pada zaman prasejarah, aktiviti membuat ataupun kegiatan membuat tembikar ini digunakan untuk dijadikan bekas makanan, peralatan masakan. Namun pada hari ini kita lihat aktiviti membuat tembikar ini masih lagi dijalankan. Selain daripada hobi, dia juga dijadikan sebagai perhiasan seperti arca, dijadikan sebagai cendera mata, dan sebagainya. Aktiviti membuat tembikar ini juga pernah dijalankan untuk aktiviti perdagangan. Mereka mula menganggap penting kepada tembikar ini, bukan saja untuk makanan, bahkan merasakan taraf hidup. Siapa yang mempunyai tembikar itu menunjukkan kemajuan sesuatu bangsa pada suatu ketika itu. Oke, seterusnya idiofak. Sebelum itu, apakah itu idiofak? Oke, seperti yang kamu lihat dalam gambar, ada keranda, ada menunjukkan rangka manusia, dan kuburan yang kita lihat biasa pada masa kini. Idiofak itu ialah hasil tinggalan manusia zaman prasejarah yang berkaitan dengan ideologi ataupun kepercayaan. Dia berkait rapat dengan tinggalan manusia seperti kuburan macam ni. Jadi, manusia pada zaman prasejarah percaya bahawa kematian itu bukan penamat kepada kehidupan pada zaman dahulu. Mereka sangat menghormati mayat. Jadi, pelbagai kaedah telah dilakukan oleh dalam pengebumian mayat, seperti contohnya dalam gambar ini. Mayat dibaringkan di atas bantal batu, yang bantal daripada batu, seterusnya dikebumikan bersama-sama dengan makanan-makanan, pelbagai peralatan. Nah, tengok tu. Pembuatan tembikar pada masa itu penting untuk menunjukkan contoh si mati ini adalah seorang yang kira beradah daripada masyarakat yang lain. Jadi, dia dikuburkan dengan tembikar-tembikar karena tembikar ini berharga. Rantai emas, gelang-gelang, dan juga makanan seperti siput-siput. Jadi, pengebumian memanjang ini telah ditemukan di Gua Cah Kelantan di Malaysia. Bahkan, dapat dilihat juga di negeri kita sendiri, di Sabah, terdapat sesetengah masyarakat yang memasukkan mayat ke dalam keranda kayu di dalam sebuah gua batu kapur. Jadi, mereka akan menciptakan sebuah keranda yang sangat cantik daripada kayu, daripada pelbagai bentuk, sama ada bentuk-bentuk manusia ataupun bukan manusia, binatang yang mereka jumpa atau macam mana pun, untuk sebagai taraf manusia ataupun taraf orang itu. Maksudnya, apa yang cikgu cakap tu, bentuk-bentuk keranda itu menggambarkan taraf manusia yang, maksudnya si mati yang dikuburkan di dalam keranda itu. Jadi, kepercayaan mereka menguburkan ataupun menyembunyikan mayat ini dalam sebuah gua dan disimpan dalam keranda yang cantik. Bahkan pada zaman moden ini, kita masih mempunyai kawasan-kawasan perkuburan namun mengikut kepercayaan kita masing-masing. Oke. Monumen dan seni bina. Monumen dan seni bina ini sejak zaman Neolitik lagi, di mana manusia mempunyai kebolehan dan kepakaran untuk membina bangunan-bangunan daripada batu, tanah liat untuk pelbagai tujuan. Contohnya membuat rumah, membuat tempat beribadat ataupun tempat menyembah, tempat ritual.
Baik, apakah sumbangan yang diperoleh daripada kebijaksanaan manusia pada zaman dahulu? Jadi, dari situlah inovasi ataupun kepakaran ataupun manusia mula memahami reka bentuk, mencintai seni bina. Situlah wujudnya menara berkembar di Kuala Lumpur di negara kita sendiri. Apakah sumbangan-sumbangan itu kepada negara kita sekarang, kepada dunia sekarang? Jadi, dari zaman prasejarah itulah daripada mereka punya kebijaksanaan ataupun penemuan itu yang membolehkan negara semakin maju ataupun membolehkan kita berfikir untuk terus lebih kreatif, mencari reka cipta, dan tinggalan-tinggalan inilah yang kita perlu pelihara dan pulihara untuk menggalakkan generasi yang baru yang akan datang daripada kita sendiri untuk terus berwawasan ataupun mengetahui wujudnya manusia-manusia zaman prasejarah. Oh, manusia pada zaman ini telah tahu penggunaan batu. Dari penggunaan batu, mereka sudah mula tahu guna besi. Betapa hebatnya manusia pada zaman dahulu, sehingga sekarang kita tahu lebih hebat daripada itu. Itulah sumbangan yang diberikan oleh masyarakat zaman prasejarah. Baik, soalan minda untuk semua. Terdapat banyak penempatan atau petempatan zaman prasejarah di negara kita. Bagaimana cara untuk kita mengekalkan kawasan ini? Cigo sudah bincangkan tadi. Seterusnya, berdasarkan penerakaan yang kita dapat tadi melalui perkembangan aktiviti ekonomi. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan lagi kegiatan ekonomi hari ini? Cigo mau kamu pikir dan kita bincangkan dalam grup WhatsApp. Oke, itu saja untuk penerangan Cigu. Kita teruskan perbincangan bersama. Sekian dan terima kasih.